Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua sekalian? Sihat? Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kali ini. Insya-Allah kita akan sambung bagi mata pelajaran tauhid tahun 4 iaitu pada tajuk Islam. Dan insya-Allah rujukan murid boleh tengok pada halaman 31 sehingga pada halaman 39 insya-Allah. Sekalian, yang pertamanya tajuk kita pada kali ini fokus kepada Islam, iaitu agama yang kita anuti pada hari ini. Sebelum kita bahas bincang secara panjang berkaitan dengan Islam, secara umumnya kita kena tahu apa itu Islam. Baik, murid boleh tengok pada halaman 31. Dalam buku tu dijelaskan bahawa Islam ialah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Agama yang benar dan menjamin keselamatan hidup penganutnya serta diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya yang perlu kita jelas di sini ialah Islam adalah agama yang Allah wahyukan. Allah sendiri wahyukan. Kepada siapa? Kepada Rasul. Melalui siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril. Jibril di antara malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ini 3 perkara asas. Yang pertama, Allah wahyukan. Kepada siapa? Kepada Rasul. Di kalangan Rasul. Perantaraan melalui malaikat Jibril. Islam agama yang benar dan menjamin keselamatan hidup penganutnya serta diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah nanti. Baik, seterusnya kita tengok apa itu Islam. Bahasan yang perlu kita faham dengan baik pada tajuk ini ialah apa itu Islam. Okey, baik. Yang pertama, Islam pada bahasa. Apa maksud Islam pada bahasa? Baik. Islam berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu aslama. Islam maksud dia damai, aman, sejahtera. Yang kedua, suci daripada kecacatan zahir dan batin. Maknanya pada sudut bahasa Islam ni maksud dia damai, aman, sejahtera, suci daripada segala kecacatan zahir dan batin. Itu pada sudut bahasa. Baik, pada sudut istilah, Islam menjunjung, menyerah dan mengikut dengan segala anggota setiap perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentauhidkan Allah, patuh, tunduk dan taat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahasa tadi dia menjelaskan makna Islam itu sendiri. Baik, adapun pada istilah dia menjelaskan Islam itu. Islam ni adalah apa dia? Kita menjunjung, menyerah dan mengikut dengan segala anggota setiap perkara yang dibawa oleh Nabi. Maknanya kita melaksanakan semua kewajipan agama ini berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita mentauhidkan Allah Taala sebagai Tuhan kita. Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul yang membawa perintah Allah Taala tadi, maka kita ni sebagai pelaksana kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa melalui Rasulnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh tidak kita ni sebagai seorang Islam mesti taat dan patuh serta wajib melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, murid faham apa maksud itu, apa itu Islam pada sudut bahasa dan istilah? Okey, murid kalau kurang jelas boleh rujuk pada buku teks halaman 32 insya-Allah. Okey. Kita tengok dalil. Dalil Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan 2 dalil daripada ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah datangkan daripada surah Ali Imran yang biasa kita dengar. Ini Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahi Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Ini Allah Taala nak bagi tahu pada kita bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang Allah Taala redha. Sebab itu
agama-agama lain ditolak. Kita tak menerima agama lain, melainkan kita menerima agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lengkap dan syumul, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, dan agama selain daripada Islam tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang kedua, Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang maksud pada hari ini, Allah ini, aku yakni Allah telah sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku redai Islam itu menjadi agama bagimu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawa Allah telah sempurnakan bagi umat Nabi itu Islam sebagai satu agama, dan Allah redha Islam itu menjadi agama kepada umat Nabi SAW. Jadi ayat ni menjelaskan bahawa Allah telah mengakui bahawa agama yang dibawa oleh Nabi sebagai agama yang telah sempurna, dan Allah Ta'ala menjelaskan hanya Islam sahaja yang Allah Ta'ala redha sebagai agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sekalian, dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa agama yang benar dan agama yang Allah Ta'ala redha hanyalah agama Islam. Adapun agama-agama lain hanyalah agama yang dicipta oleh manusia dan tidak diterima. Tidak diterima di sisi agama kita. Seterusnya kita tengok pada tajuk Islam sebagai adil. Islam sebagai satu agama. Islam itu sebagai satu agama. Islam adalah ad-din, iaitu cara hidup yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, jadi sekalian kita kena ingat bahawa Islam ini adalah suatu agama ataupun suatu cara hidup yang merangkumi seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia. Yang mana perkara ini terkandung dalam 3 aspek. Yang pertama pada sudut akidah, tauhid kita, kepercayaan kita bahawa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Ta'ala, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah wajib bagi kita. Yang kedua pada sudut syariat, yakni ibadah. Di samping di sana Allah Ta'ala menyuruh kita sebagai hamba untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memperbanyakkan amalan kita. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga adalah berkaitan dengan akhlak, adab kita sebagai seorang Muslim. Ketiga-tiga perkara ni ada kaitannya di antara satu sama lain. Akidah menjadi dasar bagi orang Muslim. Syariat menjadi pelaksana kita ni. Kita kena semayang, tutup aurat, bayar zakat, pergi haji, melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala, tahu perkara yang halal, haram dan sebagainya. Akhlak ini yang menghiasi diri kita. Bagaimana akhlak kita dengan ibu bapa, bagaimana akhlak kita dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana akhlak kita dengan makhluk Allah ini. Maknanya daripada 3 aspek ini dia saling melengkapi di antara satu sama lain. Tapi yang paling besar adalah bagaimana akidah kita, tauhid kita, yang kita meletakkan bahawa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Okay. Bila sebut Islam, maka dalam Islam itu dia ada rukun dia. Sebagaimana iman, kita sebut tentang iman, dia ada rukun iman. Begitu juga dengan Islam, maka Islam ada rukun dia. Agak-agak berapa rukun Islam? Kan kita belajar dah. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, menunaikan haji. Nanti murid boleh lagukan ni. Dah ingat dah dulu waktu sekolah pasti dah lagu dah. Mengucap 2 kalimah syahadat, solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa, menunaikan haji di Baitullah. Baik, semua Ustaz nak jelas secara ringkas je setiap rukun Islam ni. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa mengucap 2 kalimah ni syahadah? Apa dia lafaz kalimah syahadah? Kan yang kita belajar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu lafaz syahadah yang kita lafazkan. Yang pertama, kita bersaksi bahawa Allah itu adalah Tuhan, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Ta'ala. 2 kalimah syahadah ni adalah pengakuan tentang adanya Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruhnya.
Itu syahadah. Sebab tu syahadah ni penting. Kalau kita tengok balik pada lafaz syahadah ni, satu hari berapa kali kita ucapkan lafaz syahadah, terutamanya dalam solat wajib kita. Maknanya betapa pentingnya lafaz syahadah ni sehingga kan Allah Ta'ala wajibkan kita baca dalam tahiyatul awal dan tahiyatul akhir pada setiap solat wajib kita. Itu sekalian betapa pentingnya. Yang kedua, solat 5 waktu. Solat ni ada solat wajib, ada solat yang sunat. Bagi kita orang beriman, solat wajib ni wajib kita buat. Solat sunat ni dia untuk menampung kekurangan pada solat wajib kita. Solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Umum kita tahu, bagi kita orang Islam, solat wajib ni ada 5. Kan? Bermula dengan solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat dan solat isyak 4 rakaat. Itu solat wajib. Adapun solat sunat ni banyaklah. Kan? Sekalian. Yang ketiga, zakat. Yang ketiga, zakat. Mengeluarkan qadar harta yang tertentu dan diberikan kepada orang yang tertentu dengan syarat yang tertentu. Macam Syawal baru ni. Macam Ramadan baru ni. Ayah kita kena bayar, wajib bayar zakat fitrah untuk ahli kita dan keluarga kita. Ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunat dan sebagainya. Yang keempat, puasa. Puasa adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, tahun ni kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Puasa bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan syarat yang tertentu. Ini maksud puasa. Sebab tu puasa ni dia ada sahur dia, ada waktu iftar dia. Di antara waktu sahur dengan waktu iftar, waktu tu kita tak boleh makan, tak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Alhamdulillah, puasa pun ni siapa yang puasa penuh? Alhamdulillah kan, siapa dapat puasa penuh? Alhamdulillah. Sebab kita tak tahu lagi sama ada tahun depan kita bertemu lagi tak dengan Ramadan. Boleh jadi inilah Ramadan yang takhir buat kita. Baik, yang takhir, rukun Islam takhir adalah menunaikan haji. Baik, menunaikan haji bagi yang berkemampuan di Makkah Al-Mukarramah, ia diwajibkan sekali seumur hidup. Ini haji ni wajib. Sebab tu paling tidak sekalian kita kena niat, ya Allah, bagilah kesempatan padaku untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah tahun ni tak dapat nak buat sebab berlakunya COVID. Jadi rakyat Malaysia tahun ni tak boleh melaksanakan ibadah haji, tak boleh pergi Mekah sebab apa? Sebab COVID. Tapi tak apalah, alhamdulillah kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Baik, jadi murid sekalian, perbahasan tentang Islam ini merangkumi banyak perkara. Kerana Islam tu sendiri adalah satu perkara yang merangkumi seluruh aspek kehidupan kita. Kan? Daripada kita bangun tidur ada doa dia, kita masuk bilik air ada doa dia berkaitan dengan adab. Kita bangun tidur ada doa dia, sebelum waktu kita tidur Allah ambil nyawa kita, kita bangun Allah bagi pinjam nyawa kita, ada doa yang di sana kita baca, menandakan kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala bagi kesempatan pada kita untuk kita hidup lagi di atas muka bumi ini sebagai seorang Muslim dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu murid sekalian, kita ni sebagai seorang Islam kena melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni dengan sungguh-sungguh serta meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Setiap apa yang kita buat yang sifat dia baik, amalan yang baik, amalan yang soleh, insya-Allah Allah Ta'ala bagi pahala pada kita. Iaitu murid sekalian, dalam hidup kita sebagai seorang Muslim tidak terlepas daripada 2 perkara, dosa dan pahala. Sebab itu anugerah yang paling istimewa Allah beri kepada kita manusia ni adalah anugerah akal. Dengan akal kita boleh fikir. Setiap perkara yang kita nak buat tu kena fikir, baik buruk, dosa pahala. Dan kena ingat di akhirnya nanti 2 saja pilihan kita, sama ada syurga ataupun neraka. Hikmah yang boleh kita ambil iaitu pada tajuk agama Islam ni adalah, yang pertamanya, Islam ini menjadikan kita ni hamba yang taat kepada perintah Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Taat dalam makna patuh segala perintah Allah, baik daripada perkara yang wajib dan juga perkara yang haram. Maknanya kita buat perkara yang wajib dan meninggalkan taat dalam meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala haram. Tutup aurat. Ni yang lelaki ni, aurat kita jaga tak di rumah? Yang perempuan keluar rumah pakai tudung tak? Tutup aurat tak? Dan sebagainya. Kena jaga. Antum sekalian semua dah besar.
kena jaga soal aurat. Solat kita macam mana? Jangan buat sekali tak buat, sekali tak buat. Tak boleh. Solat tu wajib bagi kita semua, kena buat. Walaupun dalam keadaan susah macam mana pun, kena usahakan untuk melaksanakan ibadah solat dengan sempurna. Kita tolong tak mak ayah kita di rumah. Dan yang kedua, Islam menjadikan kita ni bersifat mulia dan mempunyai pegangan hidup. Dan yang ketiga, Islam menjadikan kita sabar, ikhlas dan redha. Yang keempat, akan menjadikan kita senantiasa memperbanyakkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni akan suka beribadah. Bila kita tahu istimewa hebatnya Islam ni, kita akan rasa suka melaksanakan ibadah pada Allah Taala. Dan insya-Allah kita yakin setiap amal soleh yang kita buat ini, Allah Taala akan ganjarinya dengan ganjaran pahala insya-Allah. Dan yang ketiga, Islam ini tidak akan menyesatkan kita daripada hasutan syaitan dan juga iblis. Baik, jadi murid sekalian, kita dah belajar tajuk berkaitan dengan Islam yang merupakan tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana hari ini kita sebagai seorang Muslim, maka bila kita dah belajar, kita kena tahu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim adalah apa dia? Melaksanakan segala perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Daripada kita nak tidur, kita bangun tidur, kita nak makan dan sebagainya, semua tu kalau kita buat, insya-Allah akan dikira sebagai satu amal soleh. Jadi murid sekalian, kena baca dan faham baik-baik tajuk ni. Baca betul-betul, boleh tengok pada buku teks pada halaman 31 hingga 39, faham betul-betul. Mudah-mudahan bila kita faham, insya-Allah kita akan seronok menjadi seorang Muslim dan seronok melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan segala apa yang Allah Taala perintahkan pada kita. InsyaAllah setakat ni dulu, kita akan jumpa lagi. Jangan lupa, jangan tinggal solat, jaga aurat, tolong ibu bapa kat rumah, baca Quran jangan lupa. InsyaAllah Allah jadikan kita sebagai seorang Muslim yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Wallahu a'lam.